Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Selamat datang ke webinar KPS 3014 pengurusan pembelajaran. Pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan tajuk strategi mengurus bilik pembelajaran berdasarkan Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Periuk. Jadi pada hari ini kita bersama-sama panel jemputan kita iaitu Wan Aizat Dana binti Wan Sabri, Nur Hazridah binti Muhammad Lamdin Johari, Azatul Syuhaidah binti Hasnul Nizam, Farah Najwa binti Mara'ai dan Nur Azuri binti Abdul Rahim. Jadi pada hari ini yang pertama kita akan menceritakan berkenaan pengurusan bilik pembelajaran. Pengurusan bilik pembelajaran ini menurut Kamus Dewan edisi keempat, ia merupakan perihal dalam mengurus sesuatu atau mengurus syarikat, institusi, badan perniagaan dan sebagainya. Manakala menurut perspektif Islam, ia merupakan satu proses melakukan kerja dan menyempurnakan kerja melalui fungsi-fungsi pengurusan secara fitrah bersama orang lain dalam usaha mencapai objektif kerja yang terbaik berdasarkan sumber-sumber organisasi yang cekap dalam persekitaran yang dinamik dan sentiasa berubah-ubah demi mencapai keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi sekarang kita akan pergi kepada tajuk kita iaitu strategi mengurus bilik pembelajaran. Strategi mengurus bilik pembelajaran ini dia merupakan satu perkara yang penting yang di mana bagi mencapai beberapa perkara iaitu bagi melancarkan proses PDP agar menepati visi dan misi yang ditetapkan oleh sebuah institusi, menyumbang persekitaran yang kondusif untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran, dan yang terakhir memastikan bilik pembelajaran dapat berfungsi dari generasi ke generasi. Dan sekarang kita akan menjemput panel kita yang pertama iaitu Nur Azuri binti Abdul Rahim untuk menceritakan kepada kita berkenaan latar belakang kajian, objektif kajian dan juga konsep mengurus bilik pembelajaran. Dipersilakan. Okay. Terima kasih. Saya akan meneruskan tentang latar belakang SMK Kuala Periuk. Okay. Sekolah ini berkeluasan sebanyak 17 ekar dan dibuka secara rasmi pada 1 Disember 1990 dan terletak di pertengahan perjalanan di antara Pasir Mas dan Rantau Panjang Kelantan. Pengetua pertamanya adalah Tuan Haji Ghazali bin Ismail. Pada tahun 1998, kerajaan telah memperuntukkan 3.8 juta untuk membina 3 blok bangunan baru. Bangunan tersebut terdiri daripada makmal sains, bilik darjah dan bangunan pentadbiran. Dan seterusnya, pada tahun 2004, sekolah ini mendapat lagi sebuah bangunan tambahan iaitu bangunan makmal sains. Setiap sekolah di Malaysia mempunyai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pentadbiran sekolah. Ini bagi menjadikan sekolah unggul dan menjana generasi terbilang dalam memenuhi hasrat visi dan misi sekolah. Visi SMK Kuala Periuk adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang, cemerlang dan terbilang. Sekolah ini juga mempunyai objektif tersendiri bagi mempertingkatkan sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah ke arah pendidikan berkualiti dan berkesan. Seterusnya, objektif kajian. Pertama, mengetahui pendekatan pengurusan bilik pembelajaran. Kedua adalah untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pengurusan bilik pembelajaran. Ketiga, untuk mengenal pasti strategi pengurusan bilik pembelajaran. Akhir sekali, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengurusan bilik darjah. Seterusnya, konsep pengurusan bilik darjah. Menurut Carlet, tujuan utama pengurusan bilik darjah bukan hanya bagi mendapatkan kepatuhan tetapi supaya murid faham bahawa kelakuan baik adalah perlakuan yang sepatutnya
dan perlakuan mereka akan memberi kesan kepada orang lain. Menurut Brophy pula, pengurusan bilik darjah adalah merupakan satu proses membentuk dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian murid. Ini merupakan antara bilik pembelajaran yang ada di SMK Gual Periuk. Yang pertama, bilik darjah. Bilik darjah merupakan tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan tempat terpenting yang perlu ada di setiap sekolah. Walau bagaimanapun kini, negara melanda wabak COVID-19, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan garis panduan dan operasi standard yang perlu dipatuhi oleh pihak sekolah. Kedudukan antara pelajar memerlukan penjarakan. Langsir dan hiasan kelas juga perlu ditanggalkan. Seterusnya, Makmal Sains. Makmal Sains merupakan sebuah bilik yang ditempatkan khas untuk pelajar-pelajar menjalankan latihan amali sains di bawah pengawasan guru. Makmal Sains juga mempunyai peraturan yang perlu dipatuhi bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Makmal Sains juga mempunyai peralatan serta kemudahan yang lengkap untuk kegunaan guru dan pelajar-pelajar. Itu saja daripada saya serahkan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang pertama iaitu Azrin binti Abdul Rahim. Sekarang kita akan serahkan kepada panel kita yang kedua iaitu Wan Aizat Diana binti Wan Sabri untuk menceritakan kepada kita pendekatan pengurusan bilik darjah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator. So baiklah, apa yang saya akan bagi tahu kat sini ialah mengenai pendekatan pengurusan bilik darjah. Iaitu dari segi definisinya ialah pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala tuju yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Hal ini bermaksud guru perlu memainkan peranan dalam membimbing serta memberi motivasi kepada para pelajar untuk menarik minat para pelajar tersebut kepada benda yang baru. Pendekatan yang dipilih ini haruslah bersesuaian dengan keadaan pelajar. Seterusnya, menurut Ahmad 2011, mendekatkan sesuatu dalam bidang pendidikan dinamakan sebagai pendekatan. Ini bermaksud setiap pendekatan hendaklah mencerminkan satu pandangan atau pendapat tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Okey, baiklah. Seterusnya, untuk jenis-jenis pendekatan, kita terdapat 6 jenis pendekatan yang telah digunakan, yang sedang digunakan oleh para guru di sekolah kita. Antaranya ialah authoritarian, permisif, sosio-emosi, modifikasi tingkah laku, kumpulan serta pengajaran. Baiklah, beralih kita kepada pendekatan yang pertama iaitu authoritarian yang bermaksud authority ataupun lebih kepada yang berkuasa mutlak ataupun hak dalam memberi perintah, mengawal serta melakukan keputusan. Jadi pendekatan ini boleh diaplikasikan dalam proses di bilik pembelajaran iaitu meletakkan guru sebagai ketua dengan memberi arahan ataupun memberi perintah serta melakukan keputusan dalam bilik darjah. Sebagai contoh, dalam mewujudkan serta menguatkuasakan peraturan ataupun mengeluarkan arahan serta peringatan dalam memberi teguran yang lembut. Okey, seterusnya beralih kita kepada pendekatan yang kedua iaitu permisif atau bermaksud guru berperanan dalam memaksimumkan kebebasan murid. Hal ini bermaksud guru membiarkan murid menjalankan aktiviti yang mereka inginkan ataupun bagi memberi kebebasan kepada para murid kerana jika dikawal, hal ini akan menyekat perkembangan semula jadi murid. Kelebihan daripada pendekatan permisif yang kita dapat lihat ialah murid-murid merasa bebas untuk melakukan apa saja apabila mereka mahu melakukan apa-apa saja. Namun, dalam pendekatan ini terdapat kekurangan yang kita tidak dapat elakkan iaitu murid-murid tidak dapat mematuhi peraturan serta nilai budaya dan agama yang baik. Okey, baiklah. Beralih kita kepada pendekatan yang ketiga iaitu sosio-emosi.
Pendekatan ini terdiri daripada dua jenis kosakata iaitu social dan emotional. Iaitu emosi bermaksud ataupun berkaitan dengan perasaan, iaitu perasaan yang mampu merasakan sesuatu, baik perasaan fizikal maupun rohani. Manakala social ialah proses pembelajaran untuk menyesuaikan diri dalam norma, moral dan tradisi kumpulan serta bergabung menjadi satu unit dan berkomunikasi serta bekerjasama antara satu sama lain. Antara pendekatan yang boleh diambil ialah wujudnya sikap keterbukaan antara pendidik dan murid. Maka sifat ini memerlukan pendidik dan murid bersikap jujur serta terbuka antara satu sama lain. Pendekatan yang seterusnya ialah dari segi modifikasi tingkah laku. Modifikasi bermaksud langkah-langkah yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi untuk mengubah tingkah laku yang negatif kepada positif. Modifikasi tingkah laku ini merupakan cara menguruskan bilik darjah yang paling sesuai dalam mengatasi masalah sama ada dari segi masalah yang negatif atau positif. Pendekatan modifikasi tingkah laku juga boleh dilakukan dengan memberi peneguhan melalui kata-kata positif sama ada dengan cara pujian ataupun ganjaran. Seterusnya, pendekatan melalui kumpulan. Pendekatan ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan yang mempunyai dua atau lebih individu untuk berkomunikasi dalam menyumbang idea serta bergantung antara satu sama lain dalam mencapai matlamat tertentu. Pendekatan kumpulan ini merupakan satu kaedah pengajaran yang dapat membantu murid untuk tampil lebih yakin dan pada masa yang sama dapat belajar bahawa setiap individu memerlukan pertolongan ataupun saling bergantung antara satu sama lain. Seterusnya, bagi pendekatan yang terakhir iaitu pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran merupakan suatu proses yang merangkumi pelbagai aktiviti serta perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas. Pengajaran ini juga boleh difahamkan sebagai proses penyampaian kemahiran, ilmu pengetahuan serta sikap dan nilai-nilai. Bagi memastikan pengajaran yang disampaikan itu dapat memberikan impak yang positif ataupun secara efektif, para guru hendaklah merancang tajuk, isi serta cara penyampaian dan penilaian yang berterusan yang bersesuaian dengan untuk murid-murid sekalian. Baiklah, dari segi pendekatan pengajaran terdapat 4 kategori, iaitu kesepaduan, induktif, didaktif dan elektif. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua iaitu Wan Azlina binti Wan Sabri atas penerangan beliau. Maka dari sini kita boleh simpulkan daripada penerangan beliau bahawa terdapat 6 pendekatan pengurusan bilik darjah yang digunakan di Malaysia iaitu authoritarian, permisif, sosio emosi, modifikasi tingkah laku, kumpulan dan pendekatan pengajaran. Jadi sekarang kita akan teruskan kepada panel kita yang ketiga iaitu Farah Najwa binti Mak Rai untuk menerangkan kepada kita faktor yang mempengaruhi pengurusan bilik pembelajaran. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat sejahtera. Terima kasih kepada moderator kita. Jadi seterusnya saya akan terangkan tentang faktor mempengaruhi pengurusan bilik pembelajaran. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pengurusan bilik pembelajaran, antaranya ialah faktor fizikal, faktor psikososial, faktor emosi dan juga faktor teknikal. Okey, faktor fizikal. Faktor fizikal ini diukur dari segi fizikal iaitu persekitaran yang menarik dan kondusif untuk pembelajaran. Sebagai contoh, susunan kerusi, peralatan dan sumber rujukan. Jadi terdapat beberapa orang guru yang mempunyai cara dalam melakukan pembahagian penyusunan meja. Ada yang mengikut kumpulan dan ada juga guru yang meletakkan murid yang berprestasi tinggi dengan murid yang berprestasi rendah. Hal ini agar mereka dapat membantu pelajaran antara satu sama lain. Seterusnya,
Faktor psikososial. Psikososial merujuk kepada hubungan emosi individu dengan persekitaran sosial. Antara ciri psikososial yang sihat di dalam didik darjah adalah suasana yang selesa dan mesra, bebas daripada ancaman dan juga bahaya fizikal, sensitif dan peka kepada perbezaan individu. Jadi sebagai seorang guru perlu memastikan sama ada antara satu ciri-ciri ini terdapat dalam kelas lah. Dan juga faktor yang memberikan kesan kepada persekitaran psikososial yang sihat ialah pendekatan pengajaran dan juga gaya kepimpinan guru. Pendekatan pengajaran ni guru perlu mengambil kira keperluan murid, perkembangan kognitif dan juga gaya pembelajaran pelajar yang berbeza. Dan seterusnya gaya kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru adalah bersifat demokratik. Maknanya bersifat demokratik ini guru tu perlulah bersifat tegas namun boleh bertolak ansur dengan baik di atas beberapa keadaan dan juga kondisi. Seterusnya, faktor emosi. Faktor emosi pula merujuk kepada perasaan para murid terhadap guru-guru mereka. Faktor emosi ni sangat penting kerana guru tu boleh mempengaruhi emosi pelajar. Bagi membentuk emosi yang kondusif, para guru perlu mempunyai sifat demokratik dengan menunjukkan sifat yang peramah, menggalakkan pertanyaan soalan dan juga memuji dengan cara yang baik. Dan yang terakhir adalah faktor teknikal. Okey, faktor teknikal ni melibatkan teknik yang digunakan oleh guru sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik pembelajaran. Faktor teknikal ni merangkumi aspek kemahiran guru, penggunaan alat bantu mengajar dan aktiviti yang mampu merangsang sesi pembelajaran seperti kuis, sesi perbincangan dan pembentangan oleh para murid. Dan seterusnya faktor teknikal juga bergantung kepada kejelasan suara, gaya pengajaran yang menarik serta teknik-teknik pengajaran yang mampu menarik para murid. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita Farah Najwa binti Mak Raai atas penerangan beliau. Jadi di sini kita boleh lihat terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pengurusan bilik pembelajaran iaitu faktor fizikal, emosi, psikososial dan juga faktor teknikal. Jadi guru-guru perlu mengambil faktor-faktor tersebut demi mencapai pengurusan bilik pembelajaran yang lebih baik. Sekarang kita akan teruskan kepada panel kita yang kelima iaitu Nur Hazidah binti Muhammad Lamdin Johari untuk menerangkan kepada kita berkenaan strategi menguruskan bilik pembelajaran. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan mengenai strategi menguruskan bilik pembelajaran. Okey, terdapat 5 strategi menguruskan bilik pembelajaran iaitu interaksi dalam bilik pembelajaran, merancang dan mengurus bilik pembelajaran, yang ketiga mengelola suasana bilik pembelajaran, dan keempat mengawal keadaan dan menetapkan peraturan bilik pembelajaran, dan kelima memberi arahan. Strategi yang pertama ialah interaksi dalam bilik pembelajaran. Interaksi dalam bilik pembelajaran terbahagi kepada 3 iaitu interaksi satu hala, interaksi dua hala dan interaksi pelbagai hala. Interaksi satu hala merupakan interaksi yang melibatkan seorang individu dalam menyampaikan maklumat tanpa menerima respon dari individu lain. Sebagai contoh, apabila guru tu dia memberikan penerangan. Interaksi ini merupakan interaksi yang kurang aktif dan berfokuskan kepada guru sahaja. Interaksi satu hala penting bagi memastikan murid-murid memahami topik semasa pembelajaran. Seterusnya, interaksi dua hala. Interaksi dua hala ini melibatkan dua atau lebih individu dalam komunikasi.
Sebagai contoh, interaksi antara guru dan murid. Interaksi digunakan semasa murid mengajukan pertanyaan mengenai topik yang diajar. Interaksi ini penting bagi melihat kefahaman murid agar matlamat rancangan pengajaran harian tercapai. Dan interaksi seterusnya ialah interaksi pelbagai hala. Interaksi pelbagai arah ini menggunakan kaedah dan teknik pengajaran seperti simulasi, permainan emosi, pendekatan emosi, pendekatan kumpulan, perbincangan, uji kaji dan kaedah penyelesaian masalah. Interaksi ini membantu mengeratkan hubungan silaturahim antara murid dan guru. Ini merupakan sejenis interaksi aktif. Okey, strategi yang kedua ialah merancang dan mengurus bilik pembelajaran. Guru perlulah merancang cara untuk mengurus bilik kerja, merancang proses pengajaran dan pembelajaran agar murid tidak bosan. Selain itu, guru perlu mengurus murid agar mematuhi peraturan bilik belajar, rutin bilik belajar dan kebersihan bilik belajar. Strategi ini penting agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan teratur. Strategi yang ketiga ialah mengelola suasana bilik pembelajaran. Guru memberikan suasana bilik belajar lebih bersemangat, seronok dan menarik perhatian murid untuk belajar. Dan juga menceriakan suasana pembelajaran seperti melakukan senaman ringan agar dapat memulihkan semangat murid untuk lebih fokus. Okey, strategi yang keempat ialah mengawal keadaan dan menetapkan peraturan bilik pembelajaran. Sebagai seorang guru perlu mengawal dan mengatur murid agar lebih teratur dan mencapai objektif. Kemudian mendisiplinkan murid agar mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menetapkan peraturan sewaktu proses pembelajaran memasuki bilik pembelajaran lain seperti makmal komputer, makmal sains dan perpustakaan. Guru juga memainkan peranan penting agar dapat membentuk budi pekerti murid lebih teratur dan mematuhi peraturan di luar dan di dalam bilik pembelajaran. Okey, strategi yang kelima ialah memberi arahan. Guru yang terlatih perlu mengetahui cara untuk memberi arahan kepada murid agar mematuhi arahan. Kedua, guru perlu memberi arahan yang jelas dengan tutur cara yang dan nada yang mesra tetapi tegas. Kemudian guru mengarah murid dalam membuat suatu perkara agar murid menjalankan pembelajaran yang efektif dan berkesan, terutama di dalam makmal komputer dan makmal sains. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita Nur Hazridah binti Muhammad Ladin Johari. Di sini kita boleh lihat terdapat 5 strategi dalam menguruskan bilik pembelajaran. Strategi ini perlu diamalkan oleh para guru bagi memastikan pengurusan bilik pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar. Sekarang kita akan menjemput panel kita yang terakhir iaitu Mazatul Syahadah binti Hasnul Izam untuk menerangkan kepada kita berkenaan isu pengurusan bilik pembelajaran dan juga perbincangan berdasarkan analisis SWOT. Dipersilakan. Terdapat pelbagai isu pengurusan bilik pembelajaran. Antara isu yang diketengahkan seperti di makmal komputer, terdapat kerosakan peralatan serta jaringan internet yang kurang baik dan bahan makmal yang tidak lengkap seperti komputer, mouse dan sebagainya. Dan terdapat juga isu tentang pengurusan bilik pembelajaran bilik darjah. Isu-isu yang sering dikaitkan dengan pengurusan bilik darjah adalah rekod kehadiran pelajar serta kebersihan bilik darjah. Terdapat 4 perbincangan yang dibincangkan tentang pengurusan bilik pembelajaran ini. Yang pertama, kekuatan.
yang kedua, kelemahan, yang ketiga, peluang dan yang keempat, ancaman. Hal ini diketengahkan bagi bilik urusan bilik pembelajaran, bilik darjah, makmal komputer, makmal sains dan perpustakaan. Kekuatan yang pertama adalah bilik darjah. Bilik darjah mampu meningkatkan daya fokus pelajar. Hal ini kerana guru mengajar di hadapan para murid dan guru bertindak untuk menyusun meja murid satu persatu dan berjarak 1 meter. Hal ini dapat mengelakkan mereka daripada berborak antara satu sama lain. Yang kedua, kekuatan bilik darjah adalah dapat membantu para guru untuk memantau prestasi para murid. Kekuatan yang kedua adalah makmal komputer. Sebagaimana yang kita tahu, makmal komputer adalah sebuah bilik pembelajaran yang dilengkapi oleh komputer riba dan ini dapat membantu para murid untuk mencari maklumat. Pelbagai maklumat yang senang dan mudah didapati di jaringan internet. Ini membantu para murid yang tidak mempunyai peranti untuk mencari maklumat di sekolah. Kekuatan yang ketiga adalah makmal sains. Makmal sains dapat membantu para guru menjalankan sesi PDP melalui uji kaji. Para murid lebih mudah untuk memahami terutamanya subjek sains dengan melakukan amali dan bukannya sekadar teori. Yang kedua, hal ini juga dapat menarik para pelajar untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang sains kerana sains ini dianggap salah satu subjek yang agak susah untuk dipelajari. Jika adanya kekuatan, maka adanya kelemahan. Kelemahan bilik darjah yang kami dapati melalui kajian kami ini adalah dapat mengganggu konsentrasi para murid dari segi faktor kebersihan bilik darjah, faktor persekitaran yang tidak kondusif dan kedudukan bilik darjahnya yang berhampiran dengan jalan raya. Ini boleh menyebabkan konsentrasi pelajar dapat dialihkan ke bunyi kenderaan. Di situ adanya pencemaran bunyi. Seterusnya, kelemahan makmal komputer. Apa yang kami dapati, kebanyakan peralatan di makmal komputer rosak dan para murid harus berkongsi peralatan yang masih elok sesama mereka. Seterusnya, jaringan internet yang kurang baik. Yang seterusnya, penutupan makmal komputer. Penutupan makmal komputer disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 ini menjadikan murid tidak dapat mencari maklumat melalui internet di sekolah. Hal ini menyukarkan para murid yang tiada telefon pintar, yang tiada jaringan internet di rumah. Tak lupa pula pada makmal sains. Kelemahan makmal sains yang kami dapati di sekolah ini adalah bahan makmal yang tidak lengkap untuk menjalankan amali seperti yang tertera pada buku teks mereka. Kerana bilangan dan jenis uji kaji yang dijalankan terpaksa dihadkan oleh ketiadaan bahan kimia yang kurang mencukupi. Kelemahan yang seterusnya yang kami dapat kaji adalah di perpustakaan. Perpustakaan mereka terdiri daripada ruang yang sempit, kekurangan sumber rujukan dan kebanyakan pelajar memulangkan buku dengan lewat. Hal ini menyebabkan buku di perpustakaan berkurangan dan disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 ini, perpustakaan terpaksa ditutup untuk mengelakkan sentuhan fizikal antara pelajar.
terdapat peluang untuk memperbaiki kelemahan bilik-bilik pembelajaran tersebut. Peluang yang pertama, bilik darjah, iaitu melantik seorang ketua dalam kalangan murid untuk memberi arahan membersihkan bilik darjah serta dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan kondusif. Yang kedua, dapat meningkatkan fokus pelajar dengan meletakkan pelajar berjarak 1 meter antara satu sama lain dan pemakaian penutup muka dapat mengelakkan murid daripada bersembang di dalam bilik darjah. Seterusnya, peluang untuk memperbaiki makmal komputer. Yang pertama, mengatasi masalah jaringan internet dengan menghubungi pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM untuk mendapatkan jaringan internet yang lebih baik. Yang kedua, membaiki kerosakan peralatan makmal agar murid tidak terganggu kerana perlu berkongsi peralatan dengan murid yang lain. Peluang memperbaiki kelemahan makmal sains pula dengan melaporkan kekurangan peralatan dan bahan uji kaji kepada pihak sekolah. Hal ini dipertanggungjawabkan oleh kaki tangan makmal sains tersebut. Yang seterusnya, melatih murid berkeyakinan melalui menjalankan uji kaji. Murid perlu duduk secara jarak 1 meter dan murid perlu menjalankan uji kaji ataupun amali tersebut secara bersendirian agar murid lebih berdikari. Terdapat juga ancaman untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan bilik darjah ini. Seperti mana murid yang mempunyai masalah disiplin. Murid tersebut dapat mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran serta murid tersebut juga terlibat dalam vandalism untuk merosakkan peralatan. Seterusnya, yang kedua, penularan virus COVID-19 ini mampu mengancam nyawa murid dan menyebabkan pembelajaran murid terganggu. Akhir-akhir ini, pembelajaran secara online di rumah tidak membantu para murid kerana murid menganggap pembelajaran secara maya tidak sama seperti pembelajaran secara bersemuka. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang terakhir iaitu Maziatul Syahadah binti Hasnul Nizam atas penerangan beliau. Berdasarkan webinar KPS 3014 pengurusan pembelajaran, kita dapat merumuskan bahawa sikap pembelajaran dan persekitaran bilik darjah merupakan elemen yang amat penting dalam memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Kita juga boleh rumuskan bahawa persekitaran bilik darjah yang kondusif dan positif dapat menggalakkan pembelajaran berlaku secara lebih berkesan. Hal ini kerana setiap individu yang mempunyai persepsi positif akan bertindak terhadap persekitarannya. Wabak COVID-19 yang sedang berlaku kini juga telah menyebabkan para pelajar lebih terikat kepada pembelajaran atas talian dan pembelajaran yang hanya tertumpu di bilik darjah sahaja. Pada waktu rehat, pelajar-pelajar hanya rehat di dalam bilik darjah sahaja. Ini membuatkan para pelajar akan merasa lebih bosan dan tidak selesa dalam keadaan serta situasi yang sama pada setiap hari. Perkara ini akan mengganggu perkembangan para pelajar dari hari demi hari. Kita juga dapat merumuskan bahawa sikap pelajar juga memberikan impak dalam situasi seperti ini. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap pembelajaran merupakan penyumbang terbesar kepada peningkatan prestasi akademik pelajar. Pihak sekolah juga perlu memastikan keadaan serta kemudahan untuk guru dan pelajar dalam keadaan baik, selesa, lengkap dan mencukupi demi memastikan
prestasi para pelajar dapat berkembang dengan baik. Kita juga dapat lihat bahawa guru perlu menjadi lebih kreatif dan berinovasi dalam menyediakan bahan bantu mengajar yang dapat dimanfaatkan dalam bilik darjah. Dan yang terakhir, kita dapat lihat bahawa pendidikan pada masa kini menekankan kepada teknologi komunikasi dan maklumat dalam bilik darjah. Bahan grafik merupakan bahan yang mudah difahami oleh murid selain daripada alat bantu mengajar berbentuk visual. Jadi itu sahaja perbincangan kita pada webinar KPS 3014 pengurusan pembelajaran. Sini diucapkan terima kasih kepada panel-panel jemputan kita, Wan Aizat Daniel binti Wan Sabri, Nur Hazridah binti Muhammad Aladin Ed Johari, Azaitul Syuhadah binti Hasan Lizam, Farah Najwa binti Mara'i dan Nur Azrin binti Abdul Rahim. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.